Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi dulu saya mengalu-alukan kehadiran ataupun persediaan Haji Aris sebagai Presiden MAS untuk iklim macam berasmikan untuk kita punya program hari ini. So kita behind schedule 10 minit, saya akan top up 10 minit balik. Kita akan duduk di sini lebih kurang dengan sejam lah. Sedikit teori, saya tak nak banyak teori sangat, simple saja, straightforward, sekadar pengetahuan. Lepas tu kita lebih banyak kepada praktikal lah. Sebab kalau teori banyak sangat pun boleh baca kat internet je. Cuma saya nak bagi tahu apa sebenarnya yang penting yang dalam DXC. Sebab terlebih dahulu kita huraikan dulu sedikit apa maksud DXC. DX tu maksudnya distant, short form daripada Moskwa tu. DX maksudnya distant, kita berhubung dengan stesen daripada luar. Okey, kita nak berhubung stesen daripada luar. So jadi di sini kita nak terapkan cara yang betul. Bukan kita kata kita terbaik, tetapi cara yang diamalkan oleh penggemar-penggemar radio yang lain supaya kita mengamalkan teknik yang betul. Okey tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan semua dah dibolehkan lesson B ataupun lesson A dah boleh pergi ke 40 meter. 40 meter kita mampu untuk menjangkau sejauh yang boleh. Kalau ikut propagation yang baik, kita boleh pergi jauh. Kita boleh berhubung dengan stesen daripada luar negara dengan jauh. So jadi kita ni jadi sebagai small ambassador. Kalau cara pengoperasian kita tak betul, ia akan mencerminkan satu negara bahawa kita ni level yang paling rendah sekali. Kita tak nak jadi macam satu negara, bila panggil siapa pun tak nak jawab. Sebab lack of operating procedure. Kita tak cakap kita ni hebat ataupun kita ni betul, tetapi at least kita maintain teknik-teknik yang proper. Okay. So untuk permulaan ataupun betul yang penting dalam DXC ataupun kita untuk berhubung dengan stesen-stesen daripada luar, first thing adalah antena kita kena ada dulu. Okay, selain daripada equipment lah. Equipment tak semestinya bagus, berpuluh ribu dapat kontak yang banyak tak semestinya. Kadang radio yang baik, yang simple, yang murah pun QRP ataupun radio low power, tapi kalau setting kita cantik, dia boleh pergi sangat jauh. Okey, saya terlebih dahulu saya kosan saya dah nama tu ABC ataupun kosan US saya Alpha Industry 5 Bravo, extra class, iaitu kelas tertinggi sekali dalam US punya dan saya seorang BE lah, volunteer examiner. Untuk siapa yang ingin ambil exam US, boleh kita organize. Saya salah seorang yang invigilator yang menanda ataupun mengesahkan ujian itu dibuat di sini. So jadi saya info bahawa kita barulah, masih baru lagi, kosan lama saya 9 itu ATC Alpha Golf Charlie, automatic game control maksud dia Alpha Golf Charlie, start daripada 2001. Kemudian setahun saya pegang lesson B, kemudian saya convert pergi 9 ATC seat for Moscow. So jadi dari segi apa yang saya, dari segi profesional kerja saya memang ini lah dia. So saya alhamdulillah PhD saya memang di antena system. So jadi memang that's why rakan-rakan bagi pada saya untuk diterangkan tentang antena. So jadi apa yang tuan-tuan belajar sekarang ni samalah seperti apa yang anak-anak tuan-tuan ataupun siapa-siapa saja yang belajar secara formal dalam antena sistem, term ataupun istilah dia adalah sama yang kita gunakan. So basic yang saya belajar tu pun saya dapat daripada amateur radio. So kita kembangkan. So tak ada beza lah. So salah satu benda yang sangat baik kita go through dalam amateur radio. Okey, kita pergi sikit lah. Jadi saya tak nak ni banyak-banyak, sikit saja benda-benda yang penting. Selama hari ni kita hanya pentingkan gate. Kita tanya SWR cantik. Contohnya bila kita pasang antena, berapa SWR? Oh, kita dapat SWR 1 to 1. Itu saja yang kita pentingkan. Tapi sebenarnya ada elemen-elemen penting. Kadang-kadang ada satu ketika SWR baik pun, tapi antena kita tak keluar power. Sebab apa? Dia jadi dummy loads. Di situ kita kena tengok real dengan imaginary part yang saya akan tuliskan dekat sini. Selalunya kita sebut antena berapa impedance.
impedance ataupun kita sebut dia 50 ohm. Bisa dengar kan? Impedance 50 ohm untuk antena kita. Tapi sebenarnya oleh kerana antena ni dalam arus ulang-alik, dia bukan arus terus, dia arus ulang-alik. Jadi dia ada imaginary part, sama ada plus ataupun minus. Dia ada J berapa, 90 ataupun 0.001. Tapi yang sebaik-baiknya menghampiri kosong, hampir tak ada. So that's why kita sebut saja impedance 50. Ini dipanggil real, jadi imaginary. So jadi kalau antena yang tak baik, bahagian dia ni akan jadi sangat besar. So dia jadi dah melot, tak keluar power pun, dia serap je power. Itu kita tak nak. SWR cantik, tapi kenapa tak boleh radiate? Pergi khusus kata SWR bagus, antena bagus, tapi bila tak boleh radiate, kita marah. Ni ajar tak betul. Bukan ajar tak betul, sebab bahagian kita hanya diberitahu bahagian depan ni saja, bahagian belakang ni tak diberitahu. So kalau yang belakang ni besar, itu maksudnya antena kita akan keluar power. Diserap power, bukan dikeluarkan power. So macam mana nak tengok ni, kita pakai analysis. SWR meter tak boleh tunjuk. SWR meter dia hanya tunjuk matching real ni saja, bahagian ni saja. 1:1, 1:2, 1:3. Berapa bacaan yang terbaik? Bawah daripada 2. 2 ke bawah consider okey. Okey, dia mestilah bawah daripada 2. Janganlah selagi tak dapat 1.1 kita dah cakap tak bagus antena ni, buang. 2 ke bawah masih diterima lagi. SWR 2 ke bawah masih diterima lagi, okey, ataupun kalau dalam segi ni dia pergi minus 10 dB. Okey, minus 2 is minus 10 dB, acceptable lah. Okey, so jadi tak payah pening 10 dB ni. SWR 2 ke bawah accept. Kalau kita pasang kat kereta, nak cuba juga tune sampai dapat 1:1, janganlah 2 ke bawah dan consider sebagai bagus. Radio tu masih boleh bertahan. Okey, seterusnya kita ada antena pattern. Antena pattern tu kalau kita tengok apa ni, antena pattern tak keluar. Okay, antena pattern antena pattern ni radiation pattern dia. Antena yang biasanya kita akan pasang kejap lagi, ada beberapa jenis antena. Kita akan tengok Yagi. Yagi. Kemudian kita akan tengok antena dipole. Kita akan tengok antena NPIC. Okey, dan berapa antena lagi lah. So jadi antena Yagi ni, asal nama dia sebenarnya Yagi Uda. Dua orang daripada Jepun tahun 1826, dia yang jumpa antena ni, dan dia bagi nama sepenuh nama dia Yagi dan Uda. Kita sebut Yagi je, sebenarnya dua orang nama Yagi Uda, tapi kesian Yagi tu dia yang dapat nama, Uda tu tertinggal di mana. Tapi dua-dua tu itu Uda. Jadi Uda, Yagi Uda. Yagi Uda, dua orang Jepun, gabungan dua nama, 1826. Bayangkan 1826 dia dah jumpa dah antena Yagi ni. Okey, Yagi ni bila kita nak pakai, bila kita nak gunakan, biasanya dalam HF betul. Okey, biasanya Yagi ni untuk HF ni kita akan pasang, dia ada dipanggil directional. Antena ada dua jenis, satu omnidirectional, dipanggil omni Kalau tak nampak ke pun begitu, omnidirectional dengan directional. Okey, directional. Omnidirectional dengan directional. So Yagi ni kategori sebagai directional. Maksudnya kita kena specify, kita kena pusing mengikut arah yang kita nak. Okey, biasanya dekat situ apa kemahiran yang kena tahu? Kemahiran baca kompas, mana kita nak tala. Dan yang paling penting, bila nak tala, dekat mana nak tala Yagi tu. Tu lagi kita akan terang. Macam mana kita, sebab kelemahan HF ni, high frequency, yang kita nak tengok ni. VHF lain, VHF kita akan buat sesi lain. Ini high frequency sahaja, low band. Okey, sebab apa? Sebab low band ni pergi jauh. Okey, bila low band pergi jauh,
dia punya problem dia bukan semua frekuensi sesuai pada semua masa. VHF ni kita orang cakap, dia cakap bila-bila pun, sebab dia panggil line of sight, LOS. Selagi boleh nampak, selagi tu boleh trigger. LOS LOS, line of sight, selagi boleh nampak. Okey, tetapi untuk HF ni dia bergantung kepada lapisan ionosphere ataupun lapisan atmosfera untuk pantulkan balik. Jadi ketupatan pagi lain, ketupatan tengah hari lain, ketupatan malam lain. So jadi ketupatan tu akan merubah frekuensi-frekuensi tertentu. Jadi untuk bekerja dengan baik VHF, kita kena tahu band apa buka pada masa tertentu. Bukan daripada pagi kita expect kita panggil, kenapa tak ada orang jawab pun. Dia orang ni tak nak cakap dengan aku lah, bukan tak nak cakap, sebab selecting band tak betul. Okey, so jadi itu pengetahuan yang kita nak bagi tahu. Lagi petang ni saya kena cover bahagian tu, how to select the correct HF band. Macam mana nak tahu? Dengan tengok PC macam ni kita nak predict band apa yang sesuai pada masa sekarang. Ini kita nak lompat ke, kita nak stay band apa, sebab kita ada 5-6 jenis band yang boleh pakai. Okey, takkan nak test satu-satu. Tapi kita kena ada, that's why kita kena ada ilmu sikit. So nanti saya akan kongsi cara macam mana kita nak tengok. Okey, lagi adalah satu antena yang directional. Maksudnya kita terpaksa pusing mengikut arah yang kita nak. Itu boleh kelemahan dia. Tetapi bagus dia, cuba kita tengok lampu picit biasa dengan lampu bulat dekat dinding rumah kita. Lampu bulat menerangi dalam bilik itu sahaja. Tapi kalau lampu picit, kita boleh hala ke mana kita nak. So, yagi itu umpama lampu picit. Okey? Dan kita boleh pusing ke sejauh yang boleh. Yang mahal sikit kita boleh pusing bagi lebih tajam. Macam itulah juga yagi. Kita boleh bagi dia betul-betul spesifik pada satu hala. Bila kita pindah dia sikit kali, dia dah jadi macam mana nak pusing kan? Pusing pakai tangan Armstrong lah. Tak. Dia pusing dipanggil rotator. Kita akan pasang satu alat dipanggil rotator. Okay, rotator yang kita pusing kat bawah, dia adalah alignment kat situ, utara, selatan, timur, barat. Kita tekan dia akan pusing. Jadi kita tahu kita ni berapa bearing, kita nak tembak ke Jepun berapa bearing, nak tembak ke US berapa bearing. Sebab bearing setiap rumah tak sama. Ada yang facing utara, ada yang facing selatan. Tetapi kita koordinatkan dia pusing, dan pada satu hari 0 degree pada utara, kita pusinglah ke mana pun. Kedudukan Jepun tetap sama. Okey, tetap di timur. Dia takkan pergi barat. Kecuali kalau kita pasang rotator salah. Okey? So Jepun tetap di timur. So jadi kita kena pandai. Pukul pagi okey Jepun dengan US. Europe petang, malam. Macam ni kita nak predict. Lagi saya tak kan masuk dalam bahagian prediction tadi lah. Tetapi hari ini yang saya nak highlightkan adalah dia punya, kita panggil ni adalah directional antenna. Okey? Cuba kita tengok beam dia. Beam dia semua menembus ke depan, belakang tu kurang, semua menghala ke depan. Itu maksudnya dia adalah directional. Okey, kemudian kita akan tengok gain dia. Gain ni adalah kekuatan sesuatu antena. Kekuatan satu antena diukur dengan berapa gandaan pada sesuatu yagi itulah. Kalau 5 elemen tak sama dengan 3 elemen. 5 elemen lebih baik, tetapi kelemahan dia tajam. Lagi tinggi dia, lagi dia punya beam ni merapat, dia lagi kecil. Okay? Dia ada beza dengan tajam. Okey, apa beza dengan antena quarter wave yang pendek tu, ada orang panggil cili padi yang pendek tu kan. Okey, kemudian antena yang gain tinggi, apa beza dia? Antena 58. Okey, kita pergi ke VHF lah sekejap. Okey, antena yang masa bila nak pakai antena pendek, masa bila nak pakai antena panjang. Antena panjang tu bagus ke tidak? Lepas tu kita pergi ke Melaka, kenapa semua orang pasang antena tinggi-tinggi? Pakai Astro dah, semua rendah kan? Kenapa perlu pasang tinggi? Okey, kita nak pergi Singapura, kenapa perlu tinggi? Kalau orang tanyalah soalan, saya pun tanya student master, kenapa antena tu mesti dipasang tinggi? Oh, pasal nak pergi jauh. Tapi kenapa? Boleh tak dipasang rendah? So jadi jawapan dia, cuba kita duduk, kita tengok depan dengan kita berdiri, yang mana nampak paling jauh?
terdiri kan. Sama juga antena kita. Kalau kita letak tinggi, dia akan nampak lebih jauh. Tetapi problem dia dekat dah tak nampak. Pasal kita tinggi sangat, dekat dah tak nampak. Okey? Macam tu. So jadi konsep dia, tinggi tak semestinya bagus, rendah tak semestinya tak baik. So jadi bergantung kepada apa function dan kegunaan antena kita. Ni kita pasang antena tinggi-tinggi, stesen dekat tak dapat. Maksud kita marah kata antena ni tak bagus, buang. Sebenarnya dia bergantung kepada. That's why kita tengok orang yang gila radio ni, antena rumah dia banyak. Dia memang gila radio lah kita panggil. Antena dia banyak, tapi bukan dia gila, tetapi dia tahu. Satu antena bukan boleh pukul untuk semua. Beli satu, nak pakai habis semua, performance semua hebat, tak boleh. Dia spesifik antena, spesifik performance. Okey. So jangan kita harap beli satu antena 6,700, saya nak pukul habis satu kampung. Antena aku lah yang sambung tak lawan. Pernah jadi kat kampung saya di trafik. Pasang antena dia beli antena 600. Dia cakap sampai boleh, tapi heboh. Kita buat antena RM30 dia sampai. Seminggu tak cakap dengan saya. Seminggu tak cakap dengan saya. Cakap, ya kita 600 sudah sampai. Antena RM30 boleh sampai. Tapi kita kena setting bagus lah. Macam saya cakap tadi, tak semestinya My Radio ni perlukan duit yang banyak. Dia ada cara. Yalah, yang ada duit tu enjoy cara lain lah. Kita yang tak ada duit ni, ada cara yang kita nak enjoy supaya kita boleh sampai. Okey, so lagi tu didukung lagi berapa banyak gate. Lagi tinggi gate, lagi jauh dia boleh pergi. Tetapi problem dia sangat tajam. Sangat tajam, pusing, lari dari sikit habis. Itu kelemahan dia Okey, satu lagi. Kenapa antena kita dipasang, masa bila nak pasang secara mendatar, masa bila nak pasang secara menegak. Kalau TV, kalau area TV dulu kita pasang secara menegak kan, dipasang macam ni, menegak macam ni. Sekarang ni antena dia kita pasang mendatar kan, kat belakang tu kita tengok semua mendatar. Masa bila nak pasang mendatar, masa bila nak pasang menegak. Kenapa HS semua mendatar? Mendatar tu kita panggil horizontal. Okey, kalau menegak tu panggil vertical. VHF biasanya kita akan pasang vertical. Kalau tidak, tuan-tuan terpaksa kena pasang kat kereta macam tu, bukan macam tu. Okey, sesuai VHF tak apa, pasal saiz dia kecil. HF tu tengok berapa kaki, 20 meter 20 meter, 10 meter, takkan nak pasang atas bawah. Dia mesti dipasang secara mendatar, baru balance. That's why antena HF semua dipasang secara mendatar. Itu horizontal. Macam mana kita nak bergerak? Kalau kata kita nak pakai vertical, kita terpaksa kena pakai antena vertical lah. Dia ada dua, segi directional, ataupun kita boleh gunakan vertical ataupun yang menegak, tu tinggi melangit lah, tapi tinggi lah. Okey, okey, saya teruskan yang ni just teori je lah, tak ada apa. Okey, kita pergi ke yang pertama tu. Antena dia kita panggil dipole. Sebab apa dipanggil dipole? Dua pole. Dipole, di itu maksudnya dua, pole tu maksudnya batang, dua batang. Kenapa dipanggil halfway? Sebab satu sebelah ni adalah 1/4, lambda over 4. Sebelah sini lambda over 4. 1/4 tambah 1/4 jadi setengah. So that's why dipanggil dipole, halfway dipole. Okay, lambda tu apa? Lambda tu, okay, saya bagi rumus dia sikit lah. Jadi dalam RE ada ni, lambda sama dengan, lambda ni panjang gelombang bentuk dia macam tu, macam skema. Gambar terbalik tu kan. Lambda sama dengan 300 bahagi frekuensi dalam megahertz. That's why kita sebut 2 meter. Kenapa 2 meter? 300 bahagi 150 dapat 2 meter, 150 megahertz. Kalau nak UHF bagilah 430, 300 bagi 430. Tapi macam mana boleh dapat 300 ni? Dalam buku kita tengok 300 bagi F dalam megahertz. Okay? Tapi macam mana datang rumus ni? Sebenarnya ini tak faham tak apa kan? Sebab kalau dulu kita nak ambil exam, stres. Ini apa susah? Faham tak faham? Datanglah. Yang penting Pak Om nanti masuk hutan kena tarik antena. Okey, 300 bagi frekuensi. Macam ni kita dapat 300 tu 3 kali 10 kuasa 8 3 kali 10 kuasa 8 ni hal laju cahaya. Hal laju cahaya 3 kali 10 kuasa 8. Okey, dia tak faham tak apa. Kemudian megahertz 10 kuasa 6.
So 8 tolak 6 dapat apa? 2. That's why 2 tu maksudnya 20. So that's why jadi 300 bagi N dalam garis. Ini data rumus ni. Sebab dalam buku dia hanya tulis ini. Genapkan, senang kira. Kita kena bagi frekuensi. Setiap frekuensi bacaan lambda dia tak sama. Tukar band. Kecuali antena kita multi band. Kecuali that's why antena amateur ni untuk HF kita suka multi band. Ada yang jual jenis multi band. Satu antena boleh pakai 3-4 band. Itu okey. Tapi kalau untuk monoband yang macam 40 meter nak pergi 20 meter, boleh kita pakai resonant, tetapi performa dia akan drop. Performa ni kita akan pakai second resonant. Second resonant boleh pakai, kita boleh tune, pasal ada tuner. Tapi problem dia, biasa dengar tuner T-U-N-E-R, tuner. Okay, tuner tu saya akan masuk lah. Sekejap lagi tuner kita punya antena tu. Tak lagi kalau tidak, kita tak habis. Okay, 300 bagi N. So jadi ini daripada rumus. Tak apa Pak Om, dah lulus apa masalah Dia kan dapat soal tu. Okey. Tak apa, baguslah. Soalan maksudnya pay attention lah tu. Okey. Nak hadiah tu. Rasa dia je dapat, kan boleh. Okey. Antena untuk omnidirectional. Dipole ni consider omnidirectional. Persoalan dia, ada pernah saya buat khusus untuk di Johor, Bakri Muar, pusat latihan polis tu, di Bakri Muar. Soalan yang ditanya, berapa tinggi nak pasang minimum antena kita daripada ground? Ada setengah orang cakap belasah je berapa pun pasal kita ada tuners. Tapi sebenar-benarnya ikut macam mana kita nak dapatkan optimum performance, setinggi mana yang kita nak kena pasang. Ada yang cakap antena aku pasang 1 meter daripada ground pun boleh dapat. Memang boleh dapat, sebab kita bantu dengan tuner and so on. Performa ni kita tak tahu, tetapi sebenarnya ikut basic berapa tinggi yang perlu kita pasang. Sepanjang antena tu, setinggi itulah juga di bawah, lambda over 2. Minimum tinggi antena untuk kita pasang, sepanjang antena kita setinggi itulah feed point ke ground. Bukan 40 meter, 20 meter je. 20 lah. Tak ada masalah lagi, bagus lah. Tapi bila kita pasang lagi tinggi, saat ini kita akan pergi tengok graf, apa effect dia. Lagi tinggi kita pasang apa kesan dia. Lagi rendah kita pasang apa kesan dia. Ada graf dia saat ini. Okay, so jadi itu dia dipanggil omni sebab dia berbentuk nombor 8. Dipanggil model buah apple. Model kuih donat. Macam kita kosong kuih donat di antara dua. Okay, yang tu kita panggil E-field. E-field ni adalah electrical field. Kenapa dipanggil elektromagnet? Sebab elektrik campur magnet dipanggil elektromagnet. Kenapa? Sebab satu perkataan dibuat berdasarkan sifat dia. Kenapa suatu signal itu dipanggil elektromagnet? Sebab elektrik campur magnet, dia jadi elektromagnet. So, apa maksud elektromagnet? Gabungan di antara electrical, E-field, dan gabungan di antara magnet dipanggil H-field. Gabungan dua kita panggil elektromagnet. Dan sudut pergerakan dia mesti 90 darjah. That's why antena kita ni mesti dipasang jauh daripada power line. Any power line. Okay, tak boleh dekat dengan power line. Sebab kita kuatiri akan mengakibatkan gangguan. Statik masuk. Di situ kita akan nampak berdengung. Kalau siapa yang duduk dekat TNB punya pemancar, dia akan berdengung. Kita akan terima statik. Dan power line elektrik ke? Kalau boleh jauh sikit lah. Jauh sikit. Maksud saya tu jangan serapat yang boleh dengan dia. Okay, kalau dah tak boleh nak buat macam mana? Terima je lah. Tapi problem dia cari rumah lain lah. Bujat cakap, saya tak tahu. Okay,
Tak apa, tapi cuma dia, apa beza dia dengan kita dekat dengan elektrik dengan tak dekat. Kita akan terima static noise lebih. Kita buka radio, radio orang buka senyap, radio kita buka bising. Itu je beza dia. Okay, sebab dipole ni dia pick up static tu sangat kuat. Dia genset tu kita tengok, kalau genset tak proper ground ataupun tak service, kita tengok dia masuk ke di dalam radio kita, berdengung macam motor pun, lalu sebelah masuk. Biasanya kalau ikut minimum lah, kalau kita ikut soalan ni tak ada di dalam kita punya RE, ada dalam soalan ERRL 10 feet minimum, 10 feet away. 10 feet ni dalam soalan ARRL US punya exam ada, tapi kita punya soalan tak ada. That's why masuk dia kata minimum yang orang kata apa, kita tak cakap kan tak ada masuk langsung, tetapi jarak selamat adalah 10 feet. 10 feet, tapi kalau boleh seclear yang boleh, jauh yang boleh. Kalau masuk kita kena pilih cara lain lah, untuk mengelakkan dia ganggu, letakkan voltage balut ke, maksudnya jauh daripada 10 yang hilang tak semestinya, dia bergantung pada lokasi. Contohnya kereta kita pasang radio, bunyi alternator masuk, setengah orang letak kapasitor hilang, setengah orang letak apa pun tak hilang. Dia terpaksa kena ground body lah, kena ground dia punya exhaust baru hilang. Sebab sistem dan cara penyelesaian dia tak sama. Macam contohlah kita memberikan cadangan, tetapi mungkin benda tu bukan penyelesaian pada diri kita tu, solve problem. Jadi kita terpaksa kena cari sampai hilang. So itu maksud dia. Okay, apa saja transmission line akan ada harmonic generation, akan ada, kalau kita belajar masa sekolah dahulu, saya lah belajar sekolah menengah dulu, kita panggil hukum tangan kanan Fleming. Lepas tu kita letak sebut besi. Betul, sebut besi tu ikut je kita letak besi, kita letak sebut besi tu, sebut besi tu akan ikut jadi pusaran. Okay, setiap benda tidak boleh lepas dari akan menghasilkan medan magnet, elektromagnet. So medan magnet tu dengan antena kita akan saling berlawanan. Itu yang akan masuk dalam radio kita. Berapa kuat? Itulah kita nak letak kapasitor, buat grounding, bergantung kepada berapa sistem-sistem yang berbeza-beza mengikut keadaan. Bukan maksudnya letak 10 meter hilang masalah. Maksudnya kita kena tengok sampai solve problem tu. Apa saja? Biasanya, okey, kata kalau orang nak pasang antena, berapa separation minimum nak pasang? Lambda over 2. Kita panggil, nak elak mutual coupling. Mutual coupling tu maksudnya, kita panggil istilahnya, ini istilah kita tak faham tak apalah. Mutual coupling. Contoh, kita ada satu antena VHF, kita ada satu antena HF, ataupun U dengan V. Berapa jarak jauh minimum nak kena separate? Lambda over 2, halfway daripada band yang paling rendah. Baru tak ada efek band ni masuk ke sini. Kalau tidak, antena tu akan jadi ganggu. Radiation factor dia tadi nanti akan ganggu. Lambda over 2 juga lah sama. Minimum lambda over 2, baru yang ni tak kacau yang yang sebelah. Nak pasangnya atas pun lambda over 2 minimum. Ada yang cakap tak ikut pendapat, memang lah, tetapi kita kacau performa dia. Kita tak pernah nampak sebab kita tak measure gain dia, mungkin drop gain lah. Okay, so jadi di situ dia ada E field ataupun electrical field, dan H field tu magnetic field. Bentuk dia bulat. Kalau kita pandang H field ni adalah daripada atas, dia berbentuk bulat. Kat tengah ni antena kita, dia berbentuk bulat. Omnidirectional 360 darjah H field. Tetapi E field dia kita potong dalam, dia jadi macam ni. So persoalan yang terbaru, apa beza bila nak pakai quarter wave, bila nak pakai half wave, bila nak pakai 58, bila nak pakai 78 lambda. Ada yang orang sebut 58 yang panjang tu kan, ada yang quarter wave, antena dia ni potong dia quarter wave. Bila nak pakai, so dia akan effect dekat sini. Berapa banyak kita panggil radiation angle.
daripada tengah ni ke atas, berapa banyak sudut dia dongak. Quarter wave dia akan pergi 45 darjah. 45 darjah. Okey. Saya panggil dia mak ni, tolong lap KPI baru ha? Okey, so jadi 45 darjah. Okay, ni kata nak antena, kita naikkan dia 45 darjah. Boleh bayang kan? Ni ada satu lagi kat sini. Dia ada separuh ha? Sepatutnya ada satu lagi kat bawah. Jadi 8 lah. Okay, saya buat separuh saja. Okay. So quarter wave dia pergi 45 darjah pergerakan dia. Kita baling batu ke atas 45 darjah, jatuh dia dekat, sebab sudut dorakan dia tinggi. Kita pakai 58, dia pergi 25, jauh sikit. Lagi tinggi 78, dia pergi lagi rendah, dia pergi lagi jauh. So lagi rendah radiation angle, lagi jauh dia pergi. Tapi kesan dia dekat tak dapat. So kalau pergi ke, kita duduk kawasan pekan, nak trigger repeater, pakailah quarter wave. Tak perlu pakai antena tinggi-tinggi. Nak cakap dia jauh, baru kita pasang antena panjang-panjang. Okay, so pergerakan. Bukan rugi, itu dah kata tadi. Satu antena bukan boleh pukul habis semua. Dia tahu dengan tak tahu. HF pun sama lah, konsep dia sama. Tapi biasanya dekat HF kita tak pasang lah vertical ni panjang sangat. Tak ada siapa yang nak pasang kat rumah, dia jadi perangkat kilat. Okay, tapi kalau siapa yang nak main apa beza dia, bila nak pakai tak kisah saya terang. Bila nak pakai vertical, bila nak pakai yagi. Sebab kita akan ada praktikal kejap lagi. Dua-dua ada ni antena. Vertical bila nak guna, directional bila nak guna. Okay. So kita pergi satu lagi antena yang dipanggil quarter wave monopole. Monopole tu separuh daripada dia. Okay. Kenapa kita pakai antena, kita sebut 2 meter, kita sebut 40 meter, kenapa tak sebut 7 MHz? Sebab kalau kita sebut 40 meter, okay, orang tanya kita berapa panjang antena untuk dipole 40 meter, kita tahu separuh, 40 bagi 2 20. That's why amateur radio suka pakai meter 40 meter, 2 meter, 70 cm, supaya dalam pin kita dah tak payah pakai kalkulator tekan-tekan dah. Sebut 40 meter bagi 2 20, okay, full size 20. Nak pergi 10 meter, 10 bagi 2, 5 2.5, dah tahu dah. That's why amateur radio suka pakai meter, sebab tak payah bawa kalkulator. Okay, itu kita di sebaliknya lah. Ada setengah orang tak tahu kenapa pakai meter, pakai sebut je 144 MHz kan. 144 MHz kita tak tahu panjang, sebab mudah macam tu. Okay, sebab satu lagi kita pergi ke quarter wave, separuh daripada yang atas. Okay, kita tengok dia punya gandaan yang begini. Ya, gandaan ni 45 darjah. Kalau halfway itu 25, dia rendah lagi jauh dia pergi lah. So quarter adalah separuh daripada daripada full. Okay, quarter wave ni biasanya kita akan pasang menegak ke atas. Okay, menegak ke atas. Grounding dia boleh jadi bumbung kereta ataupun grounding apa-apa sajalah. Okay, so jadi quarter wave ni biasanya kita akan pasang secara vertikal. Vertikal ni bila nak pakai, kalau kita nak pergi DX local station. Okay, kalau contoh kita pasang 40 meter vertikal, biasanya antena vertikal ni untuk long distance. DX local susah nak dapat, pemancaran dia tak bagus sebab radiation angle dia sangat rendah, lagi rendah. Jadi macam saya cakap tadi, lagi rendah radiation angle, lagi jauh dia boleh pergi. Jadi bila jauh dia lagi pergi, DX dapat, local tak dapat. Bila orang local atau transmission kita kenapa teruk sangat yang boleh signal, tapi DX dah dengar. Bukan maksudnya vertikal tu tak baik, tetapi boleh tak antena dipole kita ni nak pasang secara vertikal? Boleh, jawapannya boleh. Pasang daripada atas sampai ke bawah macam tu, dia jadi vertikal. Kalau pasang macam tu, dia jadi horizontal. So ikut kita nak pasang macam mana, orientation. Okay, so flat top ataupun kalau kata kita pasang secara flat, impedance tengah dia adalah 73, bukan 50 73 ohm. Kalau terdesak, kabel TV boleh pakai dengan tuner. Okay, kalau terdesak kabel TV kita boleh pakai, kabel Astro boleh pakai dengan tuner.
Okay, sebab dia 73 ohm. Biasanya orang akan dipanggil itu inverted V. Inverted V dia akan panggil, dia pasang macam ni, feed kat sini. Inverted V, V terbalik. Itu feed dia 50 ohm. Minimum 60 degree ke atas. Berapa bukaan nak buka? 60 darjah ke atas. Kalau flat 73 ohm. Tapi tak ada masalah walaupun lari, pasal kita ada tuner. Okay, sebenarnya apa itu tuner? Tuner ni, okay, radio kita sekarang ni, commercial radio ataupun amateur radio kita, kalau SWR lebih daripada 2, dia akan cut off power. Power tak akan keluar. Tuner ni nak tipu kita punya radio, bagi tahu bahawa kita punya antena tu cantik. Tapi sebenarnya yang mismatch tu, dia buang lagi tuner, dia keluarkan kat tuner. Jadi maksudnya power tetap keluar sikit. So jadi antena kita tu mesti resonan, kita boleh cantik untuk band tu. Kalau kata band tu kita pakai untuk 40, kita pakai 20, kita pakai tuner. Saya kata dapat, memang dapat. Tetapi power hilang dekat tuner tu dah berapa banyak. Sebab oleh kerana panjang tak betul. Memang boleh. Sebab itulah dia tipu. Sebab apa maksud SWR? Forward power dengan reflected power. Power yang ke depan dia baca, power yang patah balik masuk radio. Kita nak tak power masuk radio balik? Kita nak power kita transmit semua keluar, tak nak masuk balik. Kalau masuk balik apa jadi? Radio kita jadi panas dan rosak. Sekarang ni kalau SWR tinggi, power yang masuk tu tinggi. Jadi itu yang menyebabkan panas, rosak kita punya power amplifier. Jadi yang patah balik tu dibuang kat tuner. Jadi radio kita akan baca antena kita cantik lah, tapi sebenarnya power tetap keluar sikit. Tetapi dalam emergency, apa boleh ya? Dia keluar, dia buang gitu. Boleh. Maksudnya kita tune tak betul lah. Kita maknanya kita tune tak betul. So maksudnya reflected tetap ada. Kita tak nak reflected masuk radio. Nak jaga radio ni, dekat tuner letak dia lah. Tuner boleh tahan, radio ni tak boleh tahan. Bawah pada 2 tak ada masalah. Lebih pada 2, itu ada problem. Dia cut off power. Power tak keluar. Power takkan keluar. Kita cakap siapa tak jawab ni? Sebenarnya power tak keluar. Itu protection. Meter tu tak keluar. Tak naik. Tak naik. Tak naik. Tak, dia lebih 2 dipotong. Lebih 2 power tak naik lah. Tak boleh. Tak boleh, dia 50 sebab kita, kecuali kalau pakai kasut lah, amplifier. Kalau pakai linear boleh. Dia akan keluar. Pasal loss kabel. Memang loss. Takkan lebih. Kurang lah. Dia takkan lebih. Yang kita bincang ni, power keluar daripada antena atau rig? Okey, keluar daripada ke antena, kita panggil EIRP, Effective Isotropic Radiated Power. Dia keluar pada antena. Yang patah balik ke rig ni, kita panggil reflected signal. Yang tu kita nak buang supaya jangan masuk ke rig. Cara dia pakai tuner. Sebab apa? Antena kita tak betul panjang ni. Antena 40 nak pakai kat 20, tak nak tune dah. So kita boleh pakai tuner, tapi power keluar sikit je lah. Disebabkan reflected yang patutnya masuk radio, kita dah buang lagi tuner. Okay? So itu penting yang tuner kena ada. Kalau dah pasang dekat atas rumbung 2-3 pagi 40 meter, takkan nak naik tukar band 20, pergi naik atas lagi tune balik. Kalau antena tu pendek-pendek apa, ni antena 20 meter 10 meter je nak tune malam-malam. Kalau kita dah set antena, dah tune, boleh tak kita buang tuner boleh masuk? Tak boleh. Tuner tu akan maintain impedance yang last pada antena kita. Kalau antena kita matching, tak payah tuner, tak apa. Okey, bila kita pasang, kita dah buat ikut ukuran. Dekat radio kita masing-masing semua dah ada SWR meter. So jadi kita tune, kita trim dia sampai dapat SWR meter kita kat radio paling rendah. Tak payah tuner, tak apa. Tetapi ni saya cerita kalau kita nak tukar band. Kalau kita nak pakai 40 meter, nak pakai dekat 20, emergency, takkan nak pergi panjat atas malam. So cara dia macam mana? Terpaksa nak pakai tuner.
Okey, sebab ini panjang. Tak praktikal kita nak panjang sorang-sorang. Untuk Pak duduk sorang-sorang kat rumah. Walaupun kerja dia memang tiun pasal makin panjang makin pendek kan. Iyalah kalau sorang-sorang. Kalau sorang-sorang tak lalu dia. Okey. So jadi ada soalan lagi dia kat situ. So jadi antena kita kesimpulan dia sebelum kita pergi ke slide yang seterusnya, kesimpulan dia adalah antena mesti dipotong mengikut band yang sepatutnya, mengikut formula 300 bahagi 2. 300 bahagi frekuensi. Dalam megahertz 300 bahagi frekuensi. Okey. Kemudian kalau nak lambda over 2 half wave bagi 2. Nak lambda over 4 quarter wave lambda over 4 bagi 4. Macam tu je, simple. Okey. So ada soalan sikit kat situ. So dipole kita boleh naik anytime. Jangan orang tanya berapa banyak dipole untuk 40 meter. Dah dalam kabut pening. Dah tadi sebut 40 meter bagi je lah tu. 40 meter tu full wave. Kita nak pakai half bagi tu. Nak quarter bagi 4. Okey, boleh? Okey. So jadi antena kita boleh pasang at anytime. Semua antena dia ada grounding sendiri. Sebab kalau kita tengok dipole dipole, quarter wave dia ni radiator, sebelah ni grounding. Baru balance. Quarter ni dia grounding dia harapkan pada body. Pada body kereta ke, pada besi, pelik ke apa ke. Jadi that's why kadang-kadang untuk quarter wave ni agak susah nak tiup sebab tak cukup panjang. Jadi untuk antena dia ada grounding sendiri. Tapi untuk kita panggil grounding untuk equipment lain, kita kena lain lah. Buat grounding lain lah. Okay. Untuk radio, untuk tuner, di grounding lain. Jangan share dengan rumah ni lah. Buat grounding asing. Minimum bacaan adalah 5 ohm and below. Electrical conduction electrical practice. Untuk kalau kata kita tak boleh nak buat sendiri untuk grounding, panggil lah wireman 5 ohm ke bawah. Ataupun panggil 4 ohm lah, letak kat situ dia settle lah. Trafik dia tak 4 ohm pegang. Pasal buku pun kan ada konduktor ataupun walaupun kayu ni saya cerita sikit lah apa yang saya buat lah. Kita jangan ingat saya punya PhD dalam antena, tetapi saya buat antena pakai pokok petai belalang. Boleh dah habis ni. Kalau dia dah tak habis maknanya dia jadi lah. Maksudnya pakai pokok petai belalang yang kita jumpa di jalan ni. So dia jadi boleh jadi antena sebab setiap material ada absorption dia. Kita panggil dielectric constant dia ada. So jadi apabila kita letak dengan bangunan ataupun apa saja, dia akan memberi kesan kepada kita punya pengancaran lah, absorption. Sebab semua barang ada absorb. Contoh kita duduk dekat bangunan, signal tak cantik. Sebab apa kita terpaksa tukar U daripada V ke U dalam bangunan. Contoh kita untuk security, dalam bangunan tak sesuai V. Sebab apa banyak sangat blockage, kita pakai tukar U. Okay, sebab lambda ada pendek. Okay. So macam tu konsep dia. So jadi setiap bahan kalau kata kita letak terbumbung, memang akan loss lah. Tetapi apa nak boleh buat? Nak elak loss, lambda butuh daripada jarak bawah. Lambda butuh maksudnya baru antena tu perform cantik lah. Minimum dia. Sepanjang antena kita lah agak-agak lah. Ini kita panggil ni, kita cerita sebagai teori. Praktikal seberapa banyak yang mampu kita naik lah. Tapi saat ini kita tengok apa kesan dia. Okey lah, kita pergi sikit kat situ. Yang ini saya teruskan lah. Loop antena. Yang ini saya teruskan. Okey, yang tadi okey. Keluar bateri dah tak kuat. Okey, 300 bagi frekuensi 300 bagi frekuensi dapat length. Okey, satu lagi saya patah balik. Decibel kita biasa dengar dBi. Bukan Dewan Bandaraya Ipoh. Decibel over isotropic. Okey, decibel over isotropic kita panggil dBi.
lagi satu DVD. Okey, kita ni amateur radio, tak ada alat. Nak measure DBI ni kita kena pakai, kita kena pergi, kita panggil apa tu, anechoic chamber. Kita kena masuk dalam satu chamber yang besar, kita kena measure dengan alat yang canggih. Oh, macam mana kita ni amateur tak ada equipment nak measure gain? Kalau orang tanya antena ni buat sendiri, macam mana nak tahu gain? Kalau orang tanya berapa gain antena kau ni, antena ni, agak-agak macam mana nak jawab? Apa kaedah praktikal yang boleh kita buat? Okey, kita panggil DVD, decibel over dipole. Okey, macam mana teknik dia? Okay, saya share sikit. Kat sini ada yang belum ambil lesen? Ke yang semua dah ada lesen kan? Ada yang tak ada lah. Okey, tak apalah, pengetahuan. So jadi saya cerita ini praktikal ni, macam mana kita nak measure antena kita berapa gain. Oleh kerana antena kita panggil backyard ni antena, buat sendiri. Jadi kalau orang tanya adalah buat-buat nak jual lah, contoh orang tanya berapa gain antena kau ni, tak tahu, pun tengok internet ni. So macam mana kita nak jawab? Takkan nak jawab macam tu. So jadi macam mana kita nak measure antena kita berapa gain? Okey, cara dia, kita buat antena kita, tak kisahlah apa-apa jenis antena. Atau katakanlah saya hubung sini quarter wave lah, kita buat satu quarter wave antena dekat lokasi A, rumah kita. Okey, kita kena ada 3 orang dekat sini, 3 station untuk buat testing. Untuk buat test ni kita kena ada 3 station membantu kita untuk measure gain kita. Kemudian kita kena ada satu lokasi di B dan satu lokasi di C. Kita jauh sikit lah, C, lokasi di B, lokasi di C. Okey, berapa jauh terpulang pada kita kalau boleh. Macam mana kita nak tahu berapa jauh? Kita akan transmit dulu dipole yang kita buat, lambda over 4, lambda over 2 tadi kan, dipole yang biasa. Kita transmit ke B. Kita kena cari lokasi di mana B akan menerima hanya signal strength 50% sahaja dekat screen. Sebab setiap radio kita panggil ada S meter, strength meter. Dia ada, bila kita terima signal penuh dia akan naik strength meter. Kita kena cari lokasi di B yang hanya strength meter dia pergi 50% untuk dipole. Kemudian lokasi C itu mungkin hanya tinggal 10% dia punya signal strength, buat dia mungkin naik 1 saja. Okey, kemudian kita gantikan dengan antena kita. Antena kita tengok pula dekat B. Katakan antena kita dekat B tadi pakai dipole 50% dia, separuh je kita naik. Tapi bila pakai antena kita naik 100%. Contohlah, maksudnya antena kita lebih baik tak daripada dipole tadi. So kita tambah 2.15 seganda lagi kali 2. Sebab 50 ke 100 kali 2, so antena kita kali 2. Kalau kata kita pergi dapat 70%, kita buatlah nisbah kali 1.2 ke kali 1.3 ke. So 2.15 kali 1.25, itulah gain antena kita. Tapi kita tak boleh pakai DBI, kita kena pakai DVD, decibel over reference dia adalah pada dipole. Sebab reference dipole adalah 2.15. Gain untuk dipole 2.15. Antena kita lebih baik daripada dipole berapa banyak? 2.15 tambah lah. Nampak konsep dia? So itu dah cara kita praktikal macam mana kita nak measure antena kita yang kita buat sendiri. Okay? Sebenarnya gain ni adalah kalau nak tepat kita kena pergi ke lab. Tetapi ini kita panggil reference method, method ataupun kaedah yang kita nak panggil reference method. Orang lain tak boleh tahu, kita dia yang boleh bagi tahu. Based on what kita buat testing ni, orang tak tahu. Tak tahu. Tak. Signal strength boleh nampak, gain tak nampak. Dia lah kan, pasal dia receive di sana. Kita transmit. Jarak dia kita set dengan dipole. Yang B ni mesti terima 50%. Maksudnya tak payah nak kereta pergi jauh kan? Kita set sendiri berapa jauh yang station B tu nak pergi. Okay, kita kena set dipole yang kita transmit mesti pergi 50%. Yang ini mesti pergi hanya 10%. So kita buat antena kita mesti lebih baik daripada dipole. Kalau lebih bawah maknanya gain kita tak lebih tinggi daripada dipole. So jadi kita buat reference dia throughout the dipole. Ini kaedah praktikal lah. Macam mana kita nak buat measurement gain kita tanpa alat yang canggih. Amateur, nama buat amateur. Okay. Kemudian kita ada azimut. Azimut ni adalah berapa banyak bukaan dari kembungnya
radiation pattern kita tajam ke tidak. Elevation angle yang naik tu 25 degree, 45 degree, itu elevation angle. Dan satu lagi alat kita panggil balun, balance to unbalance. Loh, itu ke mananya? Balance to unbalance, bukan balun tu pukul orang. Itu tu ingat balun pukul orang. Okey, balance to unbalance. Maksudnya, contohnya, biasa tengok tak antena TV yang pakai flat. Kita panggil apa ni, yang konektor dia yang macam tu, dia ada bulat, dia ada pakai skru. Skru yang warna hitam tu. Kabel kita warna putih sekarang kan, yang dulu warna hitam, yang lepel. Biasa tengok tak, itu kita panggil 300 ribbon kabel. Okey, bila nak pakai? Berapa impedance dia? So impedance dia 300 ohm. Kabel yang okey, untuk transmission mesti 50 ohm. CCTV 75. Hanya yang keluarkan RF 50 ohm. Ini standard. Macam TV, tak apa. Okey, macam TV kita pakai apa? 75 ohm. Sebab apa? Dia bukan keluar RF, dia hanya receive. Jadi 75 ohm. So jadi kabel yang bulat tu kita panggil unbalance, kabel yang dua tu kita panggil balance. So cara nak sambungkan di antara kabel lepel dengan kabel bulat tu, kita terpaksa kena pakai balun. Sebab apa? Satu 300 ohm dengan 50. Agak-agak boleh pakai tak? Antena kita 300 ohm, radio 50. Jauh tak beza? 300 dengan 50 jauh tak? Agak-agak matching tak? Sepatutnya matching berapa? 50-50 lah kan? Macam mana nak bagi dia? Kita pakai balun 4:1. 300 bagi 4 dapat 75. 300 bagi 4 dapat 75. Ini cara balun matching balik. Macam transformer, untuk matching dan balik supaya impedance tinggi turun pergi rendah. Itu alat yang dipanggil balun, B-A-L-U-N, balun. Okay. Okey. Lagi 10 minit lah. Saya cuba cepatkan sikit. Okey, macam mana kita nak tune antena kita? Contoh macam saya cakap tadi, antena dah pasang, dah ikut kalkulator. Tapi bila pakai SWR naik, macam mana kita nak tahu nak potong ke nak tambah ke antena kita ni? Antena kita ni terpanjang ke terpendek? Nak tune bagi cantik ni, macam mana formula yang kita buat? Okey, contohnya kita pergi kepada frekuensi 7 MHz lah. Contoh HF 740 meter, dan nak tune di 7.1. Contoh lah 7.1, sebab kita boleh pakai 7.0 sampai 7.2 sekarang. Okay, so jadi contoh lah center frekuensi ni kita pakai 7.1. Ikut kita lah, kita nak tune kat 7.1, 30 pulang pun kita. Okay, ini saya ambil contoh tengah-tengah. Expecting kita cantik dekat 7.1. Tetapi bila kita measure SWR dia bacaan yang paling cantik one-to-one pada 6.8. Kita nak berapa? 7.1. Dia cantik di 7.1. Tetapi sebenarnya dia cantik di 6.8. Kita nak kena potong ke? Nak tambah elemen? So jawapan dia adalah kita terpaksa potong sebab antena kita dah terpanjang. Bila antena panjang, dia akan resonan di bawah. Bila antena kita terpendek, dia akan di atas. That's why nak potong antena tu kena hati-hati. Tersalah potong, terpendek tak boleh sambung balik. Kalau diaper tak boleh berikat. Kalau antena kat kereta potong, welding boleh lah. Lepas tu bila bawa laju, kita cabut boleh. So jadi nak potong kena hati-hati. Teknik potong dia macam ni, kita potong sikit-sikit. Kita kena measure, kita kena biar nampak frekuensi tu naik sikit, naik sikit, naik sikit. Kalau kita potong tak naik, ada masalah antena tu. Okay. Saya dah nampak orang ni dia naik sikit. Okay. So jadi macam tu lah. Biasanya kalau saya buat tuning, okay, saya buat tuning, saya akan potong 2 atau 3 kali je. Lepas pada tu saya tak berani potong dah. Sebab
kita takut bukan patutnya bila kita potong frekuensi tu naik. Frekuensi tu naik. Kalau dia tak naik, maksudnya antena tu bermasalah. Bukan di situ perkara matchingnya. Maksudnya jangan potong lagi. Tak dia langsung tak dipakai. Okey, so jadi antena tu dah masalah. Kalau dia tak nak potong kecil lah. Tak nak potong, jadi kita beli bagus. Bukan antena. Mana antena tu tak betul lah. Dia dekat antena tu tapi sebab SWR dia naik, nak juga pakai antena. Nak juga pakai tu, kita kena sambung radio kita nanti ada masalah. Pasal kita pakai juga dengan SWR tinggi. Okey. So patutnya kita nak 7.1, tapi resonance kat 2.8. Maksudnya antena kita terpanjang, saya kena potong. Berapa banyak nak potong? Mulakan, kalau untuk 40 meter, saya akan mulakan dengan 1 inci. Buat 1 inci, turunkan 1 inci. Jangan potong, lipat saja. Lipat ikat, tak perlu potong. Sama je. Sama. Mesti bawa kepada tu. Lagi bagus, lagi rendah, lagi bagus. Serendah yang boleh kita pergi lah. Sama je. Cuma beza frekuensi saja beza. Teori dia sama. Okey? Tak kira lah frekuensi bawah ke, frekuensi atas ke, WiMAX ke, LTE ke, sama. Teknik dia yang sama. Okey, kalau kata kita nak 7.1, kita cek SWR kita 7.2 kata. Maksudnya antena kita dah terpepek. Terpaksa kena tambah lag. Kalau kita nak tambah, kalau ada salah, sambung lah. Kalau wire dipole tak apa lah, boleh sambung. Ikat baik-baik. Ikat baik-baik. So, apa elemen yang kita nak pakai? Pakailah apa saja kontaktor. Kabel wiring ke. Saya pernah pakai kabel ni, yang hijau ni, kabel pagar buat transmission. Untuk apa ni, sebab ada military dalam ni. Ada okay, kalau ada tak tahu lah, ini cerita dia sikit sambil-sambil lah. Ada saya pergi ke camp itu untuk propose SWR meter. Sebab dia orang selalu bila letak tape, selalu tape tu bila bergerak tu, tape tu lari. So dia orang gunakan antena yang tak matching, pakai radio rosak. Tu dia orang claim lah antena problem. So jadi dia orang nak propose beli SWR meter. Okay, tak apa, saya pergi ke sana. Masa dalam camp tu ada yang tanya, okay, apa amateur boleh buat? So saya cakap, apa amateur boleh buat? Okay, tak apalah, saya suruh dia set up satu antena yang dia belinya, bateri punya. Saya minta from dia punya orang asisten ni, potong pagar tu. Saya buat ikat kat pokok je. Tapi kita measure betul length dia dengan SWR ketik, kita transmit. Dia cakap sampai, saya cakap sampai. So jadi maksudnya kat situ kita tahu dengan tak tahu boleh. So jadi tak semestinya apa saja yang boleh mengalirkan arus elektrik dia boleh jadi antena. Okey, kabel wiring ke, kabel apa ke, apa saja dalam emergency kita boleh gunakan. Okey. Dah hilang lah. Okey. Ini kabel lah. So kabel 1 dB. Okey, ini istilah dB ya. Kalau orang sebut 7 dB, berapa sebenarnya gain dia? Okey, 7 dB itu gandaan dia sebanyak 5 kali. Ini berapa gandaan dia akan bagi. Contoh kalau orang tu sebut 1 dB, gandaan dia sebanyak 1.26 EIRP. Kalau orang tanya, okey antena ni berapa gain? 3 dB gain. Berapa gandaan antena ni sebenarnya dalam EIRP? Kalau 3 dB, 1.99. Maksudnya power yang kita darab tu EIRP kita kena darab 1.99. Itulah power yang keluar. Lagi tinggi lagi bagus lah. Tetapi bila lagi tinggi, lagi susah kita nak handle. Kabel tahan ke tidak, antena kita boleh ke tidak. Contohnya kita nak transmit 1 kW, connector kena pakai gold plated, tak boleh pakai kabel biasa. Lepas tu dalam dia kena pakai teflon, tak boleh pakai plastik. Plastik dia cair, power kuat ni. Saya pernah itu kita orang melawak di Arau, transmit 800 watt. 800 watt ni dalam kontes kita tak nak tembak kecil-kecil, semua besar-besar lah. Contoh kita tembak hari tu test 800 watt CW, maksudnya memang keluar pure 800 watt.
Kemudian apabila kita transmit 800 watt, masa tu ada kawan saya tengah buka konektor, berapi pun keluar api. So jadi memang saya nampak keluar api, bukan lagi keluar sikit-sikit aking dah, memang nampak api keluar. So jadi RF kena dihandle, that's why kita kena ambil license. Sebab cara yang betul operasi, berapa power yang kita keluar pun kita boleh handle. Tak semestinya power tinggi tu bagus, power rendah kalau pandai setting pun dia boleh pergi jauh. Okay, ini graf dia tadi yang saya cakap tadi. Okay, yang bawah ni kalau kita tengok adalah 5 minit lagi lah sebelum saya pass pada praktikal. Okay, kalau kita tengok graf ni, kita tengok yang merah ni gain, yang hijau ni dalam DVD, maksudnya reference pada dipole, ataupun yang merah ni reference kepada isotropic. Hijau dan merah ni kita boleh pakai either one lah. Nak pilih yang merah pun boleh, nak pilih yang hijau boleh. Kita tengok yang merah ni. Kemudian yang biru ni adalah elevation angle, berapa degree dia naik tadi elevation angle, ataupun kita panggil dia tadi ada azimuth, berapa kembung dia pergi. Elevation angle tu berapa banyak dia naik. Okay, katakanlah kita pasang height, ketinggian dia 0.5, maksudnya halfway. 0.5 kan separuh, 1/2 0.5. Okay, 0.5 contoh paling dekat kat sini 0.5. Kita tengok gain dia. Gain dia akan kalau ketinggian dia kita pasang halfway, dia punya angle dia, kalau untuk halfway, angle dia akan pergi lebih kurang dalam, gain dia akan pergi 6 point lebih, tetapi dia punya elevation angle dia akan tinggi. Tengok elevation angle dia berapa, 90. Kalau kita pergi lambak waktu, letak tinggi antena kita, dia akan pergi lebih kurang hampir 90 darjah. So dia akan pergi dapat dekat. Kalau kata kita nak cover dalam, contoh kata kita nak buat rescue, dalam rescue kita tak nak lah transmit jauh-jauh, kita nak dekat-dekat, contohnya dekat lah okay, contohnya macam ni 0.5 biar 0.5 dengan 0.1. 0.1 tu maksudnya rendah 0.5 dalam dah betul contoh. Okay, 0.5 dia pergi jadi ketinggian dia punya gain adalah 6.5. Kita pasang dia dalam dah betul, gain dia 6.5. Dia punya radiation angle bukan 80 kita tengok di sini. Radiation angle dia adalah lebih kurang dalam 25 degree. Dia akan pergi DX jauh, bukan dekat jauh, dia akan pergi jauh. Kalau lambda waktu kita ikut tadi, sebanyak berapa tinggi daripada lantai kepada antena, kalau kita pakai lambda waktu, dia akan pergi sejauh 30 lah, 30 lebih angle. So dia akan pergi DX. Lagi tinggi kita pasang, lagi rendah radiation angle, lagi jauh dia pergi. Dekat tak dapat. So tinggi sangat pun tak bagus. Kalau orang tanya atas bukit boleh DX ke? Okay, atas bukit boleh DX ke? So jawapan dia kena tengok chart ni. Kena tengok chart ni. Lagi tinggi kita pasang, angle radiation dia akan rendah. Bila angle radiation akan rendah, DX akan pergi, akan dapat. Tetapi local tak dapat, sebab oleh kerana radiation angle rendah. Kita pasang rendah kat bawah, apa beza dia? Contoh katakan kita pasang 0.1 lambda. Okay, gain dia tinggi 6.5. Okay, gain dia lebih kurang dalam sini lah 6.5 kan. Okay, tapi 5.8. Okay, gain dia 5.8, tapi dia punya problem dia adalah pada radiation angle 90, hampir ke 90 darjah. So dia dah jadi macam quarter wave, dekat saja. Dia jadi NBIS. Tapi dekat tu maksudnya satu meter cover. Macam saya cakap tadi lah, kalau kata kita nak tembak 60 km dalam jet radius 60 km dah buat emergency, kita tak nak cakap loloh, kita nak dekat-dekat saja. So antena kita jangan pasang tinggi, pasang rendah saja. Sebab kita nak dia jatuh dekat radiation angle tinggi, so dia jatuh dekat lah. Kalau antena kita pasang tinggi, dia pergi jauh, dekat susah nak dapat. Itu konsep dia. Kenapa minimum antena mesti dia berkadaran dengan berapa tinggi kita pasang. Lagi tinggi kita pasang, lagi rendah radiation angle dia.
lagi rendah dia pergi, lagi jauh dia pergi. Kalau lagi rendah kita pasang ke bumi, maksudnya dia tak pergi jauh, dia tak pergi jauh, dia hanya pergi kawasan dekat saja. Ada teori mengatakan bahawa kesunyian lebih kurang suku daripada lambda tersebut. Sedangkan boleh Ya, tengok sini ya. Kita tengok sini. Konsep dia sama. Minimum dia contoh berapa lambda. Kalau quarter maksudnya 0.1. Contohlah kita ambil 0.1 ataupun 0.3. Okey, kita ambil 0.3. Sebab lambda betul 0.5. Kita ambil 0.3 contoh. Kalau untuk dipole kita pasang, radiation angle dia 45 darjah macam quarter wave. Maksudnya dia hanya pergi dekat saja, jauh tak dapat. DXing agak susah sikit kawasan tinggi untuk DX. kalau kata di bukit kita kena bagi rendah. Kita kena pasang rendah supaya dia pergi. Teori yang mengata lagi tinggi lagi bagus tak dipakai. So that's why kita kena ada pengetahuan. Yang I pun tak boleh pasang macam tu. Dia kena pasang macam tu supaya dia pergi dekat bawah. Sebab elevation angle dia ataupun berapa tinggi daripada aras laut. Itu kita kena ambil kira berapa tinggi. Sebab ketinggian mempengaruhi transmission. Okay, harap kita dapat menjawablah soalan. Okay, ini radiation angle tadi ada waktu. Ini contohlah kita akan tengok antena dipole. Dan sini dipanggil OCFD, Offset Feed Dipole. Maksudnya dia tak seimbang kiri kanan. Tak apa, jadi kita akan tengok masa praktikal nanti lah. Yang kedua akan tunjukkan. Yang ni kita tengok ni antena G4 RB. G4 RB ada pasang tak? Tak pasti. G4 RB ada? Tak ada Okay, ini setting. Untuk biasanya kita pasang radio simple setting. Kita akan pasang transceiver radio kita masuk ke SWR meter. Kalau tak ada SWR meter itu tak apa, disebabkan di dalam transceiver dah ada SWR meter built-in. Kita tak ada tekan lah. Okay, kemudian kita ada ATU. ATU ni automatic tuning unit ataupun antenna tuning unit. Ada yang auto lah. Ada yang manual, suka pusing-pusing tu manual. Dan kemudian kita sambung kepada antena. So ini simple setting yang kita pasang untuk kita punya radio. Okay, so saya ulang balik sebelum ini contoh LFA ada pasangan. Okay, so ini kita akan bagi kepada antena pertama, dia panggil loop feed antena. Ini tuan-tuan akan pasang dia loop feed antena. Dia akan ada loop kat sini dan dia ada belakangnya kita panggil reflector. Feed dia kita akan masuk di sini. Yang ni tak payah pakai balu, tak payah pakai apa, sebab feed dia 50 ohm. Kemudian kita akan letak reflector dan director. Lagi banyak director lagi tajam dia pergi lah. Ni antena lagi. Semua pasang secara mendatang sebab horizontal. Okay, sebab apa tak pasang macam ni? Sebab mechanically besar antena ni. Kalau kita pasang macam tu agak berat, dia akan jatuh ke bawah. That's why kita terpaksa dalam HS terpaksa kena pasang horizontal. Mechanical balance. Rotator dia jalan. Kalau tidak berat lah. Semua gravity tarik ke bawah. Okay, so yang ni kita panggil LFA, loop feed antena. Maknanya dekat bahagian feed dia tu ada loop. Yang ni kita akan buatlah sekejap lagi. Kita pasang ni. So ini contoh lah. Dia punya sempat simulate lah. Okay, sempat simulate dia punya radiation angle tu. Sebenarnya antena yang kita buat ni kita boleh pakai software. Software ni free. SNEC ni ataupun software tu nama SNEC, EZNEC. SNEC boleh pakai. Lepas tu kita boleh pakai Mojimori punya Mojimori punya antena pun boleh. Maksudnya kita simulate dulu baru kita buat. Jadi kita dah nampak dulu apa masalah dia, baru kita buat dia. Lagi buat dia tak jadi buat. Jadi kita simulate dulu. Jadi sifat simulate. So gain dia lebih pada 5 dB. Tinggi juga lah 5 dB. Okay, ini contoh-contoh antena lain lah. Radical antena. Itu dia lah. Sebab saya pun hanya diberi masa sejam untuk antena. Sebab saya bagi kita 3 hari 3 malam ke antena je.
So jadi takut nak jual bawah lagi. Sebab time tipu dah malam tu, dah lebih masa dah. Tak apa. Tanya tu bagus. Maknanya ambil tahu lah. Okey, sebelum saya pass through kepada, saya tak pasti abang Khairul dah ready belum? Ready ya? Okey, dah ready untuk praktikal. Saya akan hand over pada nanti apa? Sebelum saya hand over pada dia, dan kita take pass sebelum kita pergi tu, biasalah oksigen kena ditarik kan? So jadi tak apa, tadi kita akan ke sana. Okey. So jadi sebelum saya hand over pergi ke Abang Khairul untuk praktikal, sebab saya tak nak banyak yang teori ni, sejam cukup. Ada soalan sebelum kita yes. Macam mana? Okey, sebenarnya radiation effect pada manusia ni untuk RF dipanggil non-radiating radiation. Non-radiating radiation bermaksud signal tu tidak memberi kesan kepada badan. Dia tak macam microwave, dia tak macam X-ray. X-ray dia radiating dia effect pada badan kita, memusnahkan sel. Dia ni adalah non-radiating signal. So jadi tidak ada proof setakat ini yang mengatakan radiation daripada radio memberi kesan kepada badan kita. Okey, setakat ni tak ada proof lagi. Tak ada proof yang konkret mengatakan bahawa radiation daripada mobile phone tower itu sebab dia dikategorikan sebagai non-radiating signal. Okey, dia tak effect pada badan. Itu tak ada apa lah, tak perlu dirisaukan. Sama-sama non-radiating, dia semua non-radiating. Okay, non-radiating signal bukan non-radiating, panggil non-reactive. Sorry, non-reactive. Dia ada satu reaktif dengan non-reactive. Kita ni non-reactive, tidak memberi kesan. Macam X-ray dia reaktif, transmission atau akan kacau sel kita lah, sel mati apa semua. Kemoterapi sel mati itu adalah reaktif, reaktif. Kita punya non-reactif, yang tak payah risau. InsyaAllah tak ada. Setakat ni tidak ada proof yang mengatakan mengganggu kita. Tak ada paper setakat yang saya pergi, yang kita present paper tu, tak ada mengatakan bukti yang mengatakan itu mengganggu kita. Itu kita je rasa. Orang lain tak rasa apa. Masalah ni saya tanya, berapa lama dah pakai telefon? Takkan baru itu pakai kot. Lama dah kan. Itu kita punya, kita je yang rasa sebenarnya. Tapi sebenarnya itu mitos je. Tetapi tidak dibuktikan. Tidak dapat dibuktikan sehingga kini. Tak ada proof secara saintifik. Sebab dia dikategori sebagai non-reactive. Itu kita je rasa. Padahal dia dah pakai telefon tu dah berapa lama dah. Bukan hari itu berapa dia pakai kan. Okey, ada soalan? Kalau kita pasang yang simplex punya kat kereta tu, berhampiran dengan radio kereta tu, ada gangguan macam mana? Gangguan tu disebabkan kadang-kadang daripada kereta kita sendiri. Kalau dulu lagi lah, sekarang dah pakai injection. Dulu pakai alternator mau masuk. Kita kena letaklah kabel grounding. Kena check macam saya cakap tadi. Kita kena buat grounding kalau masuk. Tapi sekarang ni dah kurang dah, semua injection. Kalau dulu alternator memang tekan je minyak ikut. So cara dia, kita kena letak lah. Nak buat grounding body ke, kena letak kapasitor kat body ke, nak discharge balik. Maknanya grounding kita tak cukup. Grounding kereta kita tak cukup tu. Okay, itu jadi kita kena solve dengan macam-macam cara lah. Okay, ada soalan lagi? High impedance ni sebenarnya dia pick up noise. Dia pick up noise sebab oleh kerana dia multiple reflection. Kalau kita tengok signal dia akan lompat banyak tu. Dia akan lompat signal banyak maka saya pusing sikit. Ada ke saya dah delete lah dia punya signal tu. Okey, tak ada lah, saya dah delete. So okey. So jadi
high impedance antena macam end-fade, off-centered, maksudnya panjang dia tak sama, kiri lain, kanan lain panjang dia. So dia tak create seimbang. Bila tak create seimbang, impedance dia boleh pergi, contoh macam off-centered, tengah dia boleh pergi 300 ohm, ataupun end-fade boleh pergi sampai 2000 ohm ataupun 2 kilo ohm. Tinggi tu. Okay. So jadi dia akan create, kalau daripada signal tu dia akan create multiple. Okay. Kalau signal tu kita tengok dia akan naik turun multiple band. Ni band pertama di cover, ni band kedua di cover. Bagus dia boleh hasilkan banyak band. Tetapi performa dia akan menyebabkan dia pick up static. Kita tak boleh nak dapat satu antena memenuhi kehendak kita pada semua masa. Multi band antena bagus dia, kita boleh dapat multi function. Satu antena boleh pakai multi band. Tetapi kita hilang gain, takkan dapat gain yang cantik. Antena kita nak, kalau boleh mention ni, satu antena gain tinggi, performance bagus, takkan dapat. Memang takkan dapat. Sebab dia punya konsep dipanggil Q sama dengan F over P. Okay, ni tak faham tak apa. Q ni adalah quality factor. Bermaksud berapa gain ataupun tajam dia. Kalau Q tinggi, bandwidth akan turun. Maksudnya bandwidth merapat. Kalau bandwidth lebar, bandwidth atas, Q akan drop, performance akan hilang. So static pick up kuat, so tak berapa bagus. Tapi limitation tempat terpaksa lah. Kita nak satu antena boleh pakai semua band, sebab tempat rumah kita limit itu je yang ada, space. Kita tak peduli statik masuk ke, janji aku boleh work. Kita kena terima lah, performance akan drop. Confirm takkan dapat gain yang sama dengan full size, takkan sama. That's why full size tu bagus. Maksudnya landau butu tu lah. Kalau kata kita pakai off-centered high impedance punya antena, memang multi band boleh dapat. Banyak band, 5 band, 10 band, multi band, all band pun boleh. Tetapi gain drop, static pick up kuat, kilat paling kita risau. Kilat ni ada dua jenis. Kilat strike direct dengan kilat strike tempat lain, dia punya CP, static tu masuk dalam antena kita. So cara macam mana nak buatkan antena tu? Okey, ni saya share sikit . Contoh kata kat rumah kita pasang antena, macam mana kita nak buat termination supaya statik yang masuk tu kita matikan. So kita beli satu konektor biasa yang female, SO239, dia ada ground yang screw type tu. Lepas tu kita install satu resistor batu tu 5 watt 5 kilo ohm, sambung tengah dengan ground. So jadi kita sambung. Kalau ada kilat strike masuk lagi antena kita, konektor sini akan tercabut. Pernah dengar tak mitos orang dulu kalau kat kampung rumah saya dulu tak ada internet, tapi bila kilat je, orang tua saya kata cabut pula komputer. Saya cakap masa tu rumah saya mana ada modem, buat apa kilat saya nak cabut komputer? Dia kata cabut semua komputer semua. Sebab yang kita putuskan hanya pada line, neutral ada, earth ada sambungan lagi. So jadi orang tua-tua tu dah ada experience, dia suruh cabut. Sebab kan boleh static tu kena tak hit direct, dia boleh masuk melalui radio kita dan rosak other equipment. So jadi lepas habis PSO, cabutlah konektor tu dan sambunglah pada yang ni, terminate dia. Apabila statik masuk, yang ni akan tercabut dan selamatlah equipment dalam rumah kita. Kalau kita tak cabut daripada radio kita jadi terminator, habislah. Balik rumah tak dipakai. Kita dekat Malaysia ni paling risau sekali kilat. Sebab apa ni, kilat kita di Malaysia ni kuat. Kalau macam di US, dia orang tak takut kilat, dia orang takut angin kuat. Kita Alhamdulillah angin tak kuat sini, cuma kilat saja. So cara dia kena betul lah, grounding kena bagus, dan kita letak terminator sini. 5 kilo ohm. Ada soalan? Banyak tips saya nak share ni, tapi praktikal lah. Kita tip praktikal ni, bukan kita teori. Ni apa yang saya alami dan saya buat sendiri. Apa yang kita buat sendiri dan kita share. Kita nak pengetahuan tu secara amateur tu ada.
Okay, ada soalan? Kalau tak ada, kita boleh berehat dulu kot 5 minit sebelum kita pergi pasang antena. Saya dah buat lebih kurang 10 minit. Jadi kalau tak ada, boleh ni kot, ambil siapa yang berminat untuk pergi hirup udara segar, silakan dulu. Jadi kita sambung. Okay, kita jumpa sekejap lagi. Okay, terima kasih kepada Bulan untuk